Kita yang mana ni? Dua bang, bukan nak kuliah mana? Ini sini. Oh, memahami makna ketuhanan. Yang umum dulu kan nak baca kitab. Ikutlah susun macam mana. Kalau Siap. umum sambungannya yang bahagian Muhammad Rasulullah tu. Ya. Kalau baca kitab, saya tak tahu Bapa faham yang mana, bajuri fiqh ke bajuri akidah. Saya buat dua-dua lah kitab tu kalau Bapa nak rujuk. Itu kita baca bajuri fiqh dah. Tak baca lagi. Tak baca lagi. Fiqh ada. Oh. Tarik bagi kat Allah. Dia fiqh bagi fiqh. Ya. Kita umum dululah. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril ilm waftah alaina abwaaba fadlik wanshur alaina min khazaini rahmatik birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi sahhil wa yassir wa la tu'assir alayya ya muyassir kulli asir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi kama la nihayata likamalik wa adada kamalih walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpah kurnianya kepada kita. Alhamdulillah. Sambungan ringkasan memahami akidah ataupun dengan kata lain akidah basic asas bagi mukallaf berdasar kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, dan juga bunyal islamu ala khams syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah dan umpamanya. Maka cara kita untuk ringkasnya, yang pertama kita mengenalkan pengertian perkataan ad-din itu sendiri, agama. Apakah yang dimaksud dengan agama, khususnya yang diidafah kepada Islam, agama Islam. Dan jadi rukun agama ialah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu rukun asas bagi agama. Kita faham maksud ataupun tujuan agama dengan kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita menyabit ketuhanan kepada Allah sahaja. Kita faham makna ulu ilahiyatillah ataupun uluhiyatullah. Itu kelimah yang pertama. Itu kita sudah sebut dengan secara ringkasnya. Di hari ini kita masuk kepada kelimah yang kedua, Muhammadur Rasulullah. Ini kita
ambil ringkas kesimpulan perbahasan Imam As-Sanusi di dalam Ummul Barahin dia. Kerana akhir perbahasan Ummul Barahin dia kata wa yajma'u ma'ani hadhil aqaidi kulliha qaulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Menghimpunkan akidah-akidah kesemua yang tersebut yang dia bincang sebelumnya oleh makna pengertian perkataan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bila kita faham pengertian la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, terkandung di dalamnya sekalian akidah yang wajib di atas mukallaf mengetahuinya, mengenalinya. Sebab tu kita buat basic asas kepada mukallafnya dengan dua kalimah inilah, iaitu kita mengerti betul-betul makna ilah, makna Rabb, makna ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salah satu daripada kalimah yang menunjuk di atas seorang itu dia terima betul-betul agama Islam, dia kena mengaku Muhammadur Rasulullah, iaitu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku menyaksi, ulama kita tafsir kata asyhadu dengan mana uz'inu wa uqarriru, aku mengaku, aku terima penuh di dalam hati aku. Aku tidak tolak, aku tidak nafi, aku tidak ingkar. Aku terima betul-betul penuh, terima mengaku anna Muhammadan, akan bahawa sungguhnya seorang yang bernama Muhammad Rasulullah, ialah Muhammad itu seorang daripada Rasulullah, seorang daripada pesuruhan Allah, seorang yang Allah suruh dia menyampaikan kepada ummah. Dia sebagai wakil Allah kepada ummah. Dia sebagai postman Allah kepada ummah, katakanlah, lebih kurang artinya. Itu kita, kalau kita faham, kita boleh tukar-tukar ayat lah. Makna Rasul ni dia ambil daripada irsal, ambil daripada risalah. Kalau ambil pada kata irsal, mana hantar pergi, gitu bahasa Arab, hantar. Kita seperti kita kata kita universiti, ada jemputan daripada pihak-pihak yang tertentu, wakil kita untuk nak mesyuarat dan umpamanya, kita hantar wakil kita. Itu nama dia Rasul kita, nama kita utus, kita hantar Rasul kepada yang dijemput itu. Rasul tu dia mengandungi makna risalah. Risalah ni bawa mesej, bawa tanggungjawab. Kamu nak pergi, kamu bawa ini yang you untuk kamu menyampaikan kepada tempat yang kamu nak pergi. Itu nama risalah. Maka Rasul ni pembawa risalah Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu kita bila mengaku kerasulan Nabi Muhammad, mesti kita kena mengaku dia sebagai pembawa risalah Allah. Mana ada risalah-risalah Allah yang Allah suruh dia menyampaikan. Aku terima, kata dia bersifat dengan bawa risalah Allah, dia sebagai wakil Allah. Itu makna pengakuan kita tentang kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dengan secara ijmal nama dia. Gambar dia dengan secara detail dia, supaya kita tidak ingkar sifat-sifat kerasulan. Ulama kita dia tengok sifat-sifat Rasul yang Allah sebut di dalam Al-Quran,
sifat-sifat Rasul yang Nabi sebut di dalam hadis-hadis dia, bina di atas kita kena beriman dengan sekalian Al-Quran dan sekalian hadis. Tak boleh kita nak beriman dengan setengah, kufur dengan setengah. Itulah ulama himpun sifat-sifat Rasul yang terselamat. Siapa kenal, siapa faham sifat Rasul, sifat ni, orang itu terselamat daripada ingkar kerasulan, mengaku penuhlah dengan kerasulan. Maka ulama kita ahli sunnah wal jamaah, dia tengok yang jadi asas orang yang jadi rasul itu, yang pertama dia kena bersifat dengan kebenaran. Itulah kata sidik. Rasul mustahil di atas dia cakap dusta, cakap bohong, buat pembohongan di atas orang yang lain. Bermula dia cakap dengan cara tak betul, dengan hak wakil, hak perkara berlaku. Itu kata sifat sidik. Artinya siapa mengaku dengan kerasulan bagi seseorang, mana dia mengaku dengan kebenaran bagi seorang rasul. Rasul dia bersifat dengan amanah. Dia tidak khianat. Dia betul di dalam tanggungjawab dia. Dia tak khianat, dia tak tipu di dalam tanggungjawab dia. Walau satu ayat, walau satu huruf, walau satu sin, apa saja yang berhubung kait dengan amanah, dia tunaikan. Terkata Rasul bersifat dengan amanah. Dan juga yang jadi Rasul, dia bersifat dengan tabligh. Itu asas yang penting. Orang yang jadi Rasul, dia bersifat dengan menyampaikan risalah, menyampaikan kehendak-kehendak Allah, tuntutan Allah kepada ummah. Oleh kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabit di dalam riwayat yang sahih, kataan dia yang akhir, dia minta Allah jadi saksi, kata dia sudah menyampai. Ketika sakit dia yang akhir, dia tanya para sahabat dia, adakah aku sudah menyampai, hal ballaghtu, adakah aku telah menyampai? Sahabat dia menyaksi, kata ya na'am. Rasulullah kata, Allahumma, wahai Allah, fashhad, minta engkau jadi saksi. Allahumma fashhad, ya Allah, minta engkau jadi saksi. Allahumma fashhad, engkau jadi saksilah, kata aku sudah menyampai. Itu sifat tabligh nama dia. Rasul mesti tabligh. Dan juga rasul-rasul kesemua bersifat dengan kebenaran, dengan dengan kecergasan, kecerdasan, kecerdikan. Dipanggil bahasa Arab kata fatanah zaka, tajam akal dia, cerdik cara pemikiran dia, penyusunan dia. Itu satu daripada sifat yang mesti syarat bagi orang yang jadi rasul. Mana bila kita mengaku kerasulan kepada seseorang, mana kita mengaku kata seorang itu adalah dia yang benar, seorang itu dia bersifat dengan amanah, dan seorang itu dia bersifat dengan menyampai apa yang ditutup, disuruh dia menyampai, dan dia bersifat dengan kecerdasan, kecerdikan. Dan satu daripada yang penting, Rasul itu di dalam kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, iaitu Rasul bersifat dengan ismah, dengan terpelihara, terjaga daripada mengerjakan perkara yang dilarang oleh Allah. Rasul tak kerja satu perkara pun yang jadi yang dibilang dosa. Lebih lagi perkara makruh tinggi lagi dia tak kerja juga. Kesemua yang keluar pada Rasul adalah jadi perkara yang wajib, perkara sunat, perkara yang harus. Perkara makruh, perkara haram tak keluar daripada Rasul. Itulah kesimpulannya. Bila kita kenal begitu, kita tahu begitu,
Artinya terjagalah akidah kita daripada menyeleweng, dan kita himpun isi-isi Al-Quran dan isi-isi hadis kesemuanya. Alhamdulillah. Itulah dengan secara kesimpulannya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Kita nak sambung selalu bajuri ke? Tanya soalan boleh? Ya. Bak akidah sikit lah. Ya. Bismillah, alhamdulillah. Dan ini Bapak nak tanya soalan sikit. Jadi saya lihat perbahasan iman lah. Perbahasan iman. Jadi golongan Wahabi kata kita Asy'ariyah ni Murji'ah. Sebab dia kata kita ni kata iman tu asal dia hanya di hati. Dan lepas tu syarat untuk dalam hukum zahir. Dan amal soleh tu dia punya kesempurnaan iman. Jadi dia kata kalau ini punya ta'rifan iman, ini Murji'ah dia kata. Kemudian dinukilkan juga, dikatakan sebahagian ahli hadis berpegang seperti mana yang disebut maknanya iman tu memanglah merangkumi i'tiqad hati, lafaz dengan lisan dan amal dengan jawarih. Jadi adakah soalan saya ni nak tanya, adakah ahli hadis di sini kita kata dia menjadi pegangan Wahabi, ataupun ahli hadis di sini merupakan muktamad juga sebahagian daripada ahli sunnah, ataupun macam mana gitu? Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Allahumma waffiqna li isabati as-sawabi wal haqq wa zayyinna bil ikhlasi was sidq wa a'idna min syarril khalq wa akhtim lana bil husna fi lutfin wa afiyah ya rabbal alamin. Yang sebenarnya mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Boleh jadi as-sa'il tu a'lam minal mas'uli anha lah. Tapi bila kata bentuk soalan tu memanglah keluar daripada mereka-mereka yang cari titik lemah daripada ahli sunnah wal jamaah yang sebenarnya. Tetapi
bagi saya pun rasa sekali rasa soalan yang seperti itu kalau keluar daripada ahli-ahli yang kita kata ahli ilmu intelektual, rasa nak apa dipanggil, suka-suka, rasa perkara remeh, perkara tak patutlah, tak patut keluar, tak patut dijawab. Kalau keluar betul-betul daripada yang untuk nak faham agama betul-betul, itu patut, bolehlah kita bincang, bolehlah kita jawab. Sebab kalau ahli ilmu memang tidak ada problem, tak ada titik lemah, kerana perkara soalan ataupun isu tersebut tu sudah dibincang dengan secara detail, sedetail-detailnya. Cukup apa soalan semua sudah terjawab. Cumanya bila soal keluar pada ahli-ahli ilmu saja, boleh dikatakan dia pejam mata, buat-buat jahil dengan ilmu saja. Sebab tu kata tak payah kita nak bincang lah, bincang merugikan masa, bincang dengan kita langgar perintah Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah kata wa'arid 'anil jahilin, berpalinglah engkau daripada orang yang tak faham, buat bengong tu. Kita bincang mana tak memberi faedah apa pun. Apa faedah kalau kita bincang? Dia nak terima tak terima juga. Bila kita tak boleh jawab, itulah kata tak betul. Begitu ya. Kalau kita silap di dalam kita jawab, dia ni satu pula. Jadi begitu saja perkaranya. Mana soalan tu bukan satu soalan, 1000 soalan. Bila 1000 soalan ni, cuba kita kira kenapa boleh 1000 soalan. Cuba fikir kat situ. Saya fikir kenapa boleh 1000 soalan. Kerana satu, kerana dia tak faham basic asas pun tak faham. Bila basic asas pun 1000 soalan lah. Kalau dia faham basic, dia faham dah sebahagian, soalannya 1, 2, 3, adalah soalan 1, 2, 3. Kalau 1000 soalan ni, mana dia tak payah soal, dia kena belajar terus. Mula darjah 1 sampai kepada darjah lahad, nama dia. Kena belajarlah, tak payah soal lah. Berdepan dengan tuan syekh tu, ambil basic tu. Soal ni wa'ima dia jahil, wa'ima soal seperti soal syaitan, soal iblis kepada Sayyidina Idris, untuk nak menggogak, untuk nak mentashkikkan, untuk nak cari titik lemah supaya nak dakwah dia mudah diterima, supaya diterima, nak tipu lah, cara penipu. Begitu. Sebab kita kata kita Asy'ariyah, kita Ahli Sunnah wal Jamaah, kita maklum dah, sudah dibahagi kepada dua, tentang tajuk iman. Iman adalah kepercayaan dalaman. Yang amalan fiqh ni adalah kesempurnaan iman, bukan rukun iman. Itu satu pendapat yang dibangsa kepada Imam Abu Hanifah dan sebahagian daripada ulama akidah. Yang kedua, ulama akidah Ahli Sunnah dan sebahagian daripada ulama hadis, khususnya Imam Al-Bukhari. Dia buat tajuk, satu tajuk dalam
Bukhari tajuk iman bertambah dan iman itu berkurang. Mana dia bawa data ayat Al-Quran allazi wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun, menunjuk kata iman ada bertambah dan ada kurang. Maknanya bila bertambah kurang ni mana amalan kita bertambah iman. Mana amalan ini, amalan zahir ini dikatakan iman. Tetapi kesemua itu yang kata iman tak bertambah dan tak kurang, iman itu adalah akidah, amalan ni adalah kesebenarnya iman. Adapun yang jumhur kata, imam kita Syafi'i sendiri pun kata iman bertambah dan kurang, dan amalan ni pun dikatakan iman, dipanggil iman. Kesemua ittifaq, kesemua satu kata bila tinggal amalan zahir dengan tidak ingkar, dia kerja dosa seperti bercurinya, seperti berzinanya, minum araknya, tak keluar daripada iman. Ittifaq. Maka mana soalannya? Apa yang kita naknya? Kat situ yang kita naknya. Itu sebab tu ulama kata khilaf dia hampir khilaf lafzi. Khilaf panggil nama saja. Panggil nama, hakikat sama. Bila orang bercuri, adakah dia jadi kafir? Orang yang panggil iman, Bukhari misalnya, imam kita Syafi'i kata mana solat ni panggil iman, taat pada Allah panggil iman. Bila dia bercuri, mana keluarkah daripada iman? Tak keluar juga, masih dia mukmin. Bila dia mati, wajib solat, wajib kita mandi solat, wajib kita kapal tanah di perkuburan muslimin. Maka yang buat soal ni, apa dia nak? Apa yang dia nak? Sebab tu kata Wahabi ni satu cara yang pelesulah, yang mengacau di dalam agama lah, mengacau betul-betul lah. Macam-macam soalan, beribu soalan, soalan basic pun soal. Maka dia tak faham, maknanya dia tak nak faham, dia tak ada nak faham, dia nak yang dia nak ya. Cuba kita tengok soalan dia kan. Soalan dia apa yang kata dipuji Rasulullah dengan kata wa ahsana minka lam tara qattu aini wa ajmala minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Dia kata begini, takkah puji melampau kepada Rasulullah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka termasuk di dalam larangan Rasulullah la tutruni kama atratin nasara fi Isa bin Maryam. Takkan melampau? Boleh dia soal. Sedangkan syair ni sya'an Hasan bin Thabit yang dia ucap depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sudah terima dah, tapi apa dia? Dia waimo jahil, waimo dia nak menggogak, mengganggu. Itu kata, kamu jahil tak payah soal lah, belajarlah tu. Kalau nak kebenaran, itu menunjuk kata dia bukan nak cari kebenaran. Jahil betul-betul dan dia nak menyesatkan orang betul-betul. Dia tak faham. Rasulullah dipuji di depan Rasulullah berapa banyak dengan, kalau Wahabi semuanya melampau. Dia kata melampau ke semua, sedangkan diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kata bila soalan Wahabi ni rasa sekali nak suka nak main-main, rasa tak payah kita layan lah, tak payah kita layan. Tapi oleh kerana itulah sebagian ulama kita katalah, kalau orang awam tak terfitnah dengan dia, kita tak payah langsung, tak payah bincang dia. Hari ni kita bincang kerana orang awam tu terfitnah dengan dia. Ini kata zaman fitnah. Zaman fitnah.
Bila fitnah ni kita kena bincang jugalah. Kalau tak bincang, masih kena fitnah banyak lagi. Kita alhamdulillah lah Allah jaga dengan berbagai-bagai jaga. Begitulah lebih kurang. Mana tajuk iman, tetaplah hakikat iman itu dengan di segi bahasa ialah at-tasdiq. Tasdiq itu mana? Penerimaan dalaman tu, percaya di dalam hati itulah. Cuma ulama kita kata bila tasdik saja tidak mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tak diterima. Tu saja. Itulah kata hak zahir. Adapun yang lain tu sebagai syarat je. Syarat kesempurnaan dia saja. Sebab tu ulama kita kalau kita tengok la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi, la yu'minu ahadukum man la ya'manu jaruhu min bawa'ihi itu kan semua la yu'minu bukan tidak ada iman. Tak ada seorang ulama pun kata jadi kafir tak ada seorang pun. Mana tidak iman, tidak kesempurnaan iman. La yu'minu ay imanan kamilan. Kita baca syarah seperti Dalilul Falihin, syarah berbagai-bagai syarah dia lah. Begitulah kesimpulannya. Banyak mana basic-basic yang kita nak jaga. Orang Wahabi tu dia basic-basic lah. Dia mana dia tak ada basic ilmu. Dia mari dia bincang basic-basic sebab tu orang awam tu terpedaya dengan dia. Untuk susahlah keadaan tu. Saya tengok keadaan kita dunia ni sebagai dunia berubah cepat, sangat-sangat susah lah. Sangat-sangat susah kita nak bedong, nak benting kebenaran ni sangat-sangat susah. Sebab apa? Sebab dunia kita dunia terbuka, boleh dengan belajar ilmu dengan tak berguru dia hari ni kan, dengan Google, dengan media ni. Inilah yang jadi bahayanya. Dia pergi masuk belajar di institut mana pun sebagai daftar nama. Ilmu dia ambil dalam YouTube, ambil dalam Google. Tu hak jadi bahayanya. Tak boleh nak buat apa dah. Kita nak bedang macam mana? Google pun dibayar. Yang mana hak palsu dia bayar, suruh letak kat depan, kat atas. Pelajar-pelajar baru ni bila dia Google kat naik atas, dia pasal tu lah. Dia tak tahu dah. Tak diukur kat mana, dia pun tak pandai. Dia tak tahu. Itulah yang jadi bahaya sangat-sangat lah. Sebab saya sendiri pun bila tengok pada Google tu, aku kalau tak ada asas aku pun tertipu. Sebab tu kita boleh tahulah, boleh agak kata pelajar-pelajar ni tertipulah. Memang kena tertipu banyak. Wala'iyadzabillah. Sebab tu sekaligus serenaklah dengan Allah bimbing, Allah bagi hidayah. Itu sangat kita serenak. Belajar yang boleh buat benteng bagi kita ni, belajar dengan ada tempat sandaran. Rojokkan. Kita belajar ambil pada kitab muktabar, kitab yang diakui oleh ulama. Insya-Allah hak ni lah hak paling betul sekali dah. Sebab Allah menurun Al-Quran, Allah jaga Al-Quran ni sebagai tempat sandaran yang muktamad. Begitulah kitab yang muktamad, bila kita kembali pada dia, kita terkawal seperti kita terkawal dengan Al-Quran. Di hari ni tak ada Google tu tempat muktamad, tak ada, tak boleh jadi yang muktamad, tak boleh sama sekali. Banyak kita cuba tengok buku-buku cepat keluar hari ni kan. Keluar kalau kita tengok, kalau orang-orang dulu mengarang boleh 50 karangan, 30 karangan tu, Allah itu orang sangat-sangat alim. Di hari ni belajar master pun karang 7-80 karangan, 100 karangan, doktor beratus-ratus karangan. Masya Allah. Tapi siapa guru besar dia? Google tu lah guru besar dia. Tulis, suruh Google tolong terjemah.
Kan Google dah terjemah, tolong alih bahasa. Wal a'yadzabillah. Saya boleh faham lah bila baca terjemah ni bukan manusia terjemah ni. Boleh tengok, boleh faham kata ni bukan dah. Tu. Macam mana kita nak jamin amanah tak ada, amanah ilmu pun tak ada. Wal a'yadzabillah. Begitulah lebih kurang. Sebab tu di dalam fiqh dia kata sebagai basic kita kena pegang salah satunya Bajuri Ibnu Qasim ni lah salah satu pada fiqh kita. Kerana kita ini dikira muktabar Syekh Bajuri sebagai guru yang alim, yang muktabar, alim berbagai-bagai ilmu. Saya tengok pula satu segi nisbah untuk kita nak tengok kealiman tu, mesti orang yang alim dia bukan alim satu bidang ilmu. Semua yang alim ulama muktabar, cuba kita tengok. Tak ada. Kita di hari ni ambil satu je. Kamar dia yang ambil satu tu pun dia tak ambil bidang dia. Bila dia menulis habis clear bidang. Macam mana? Kita nak boleh jadi muktamad. Yang dulu kalau kita tengok, Allah Masya Allah, alim di dalam bahasa tu utama. Alim dalam bahasa Arabnya, alim di dalam mantiknya, alim di dalam fiqhnya, alim di dalam usul fiqhnya. Mana begitu dia, mana dia mantap ke banyak ilmu, baru dia boleh jadi neraca pada dia, ada neraca di dalam dia. Kita kalau satu dia tak boleh jadi neraca, kerana dia tak nampak, dia panggil. Tak tahu dah, saya pun nak cerita tak boleh. Man lam yazuk lam ya'lam dah. Kena rasa sendiri baru boleh rasa, boleh tahu kemanisan ilmu duk kat mana, yang nak boleh jadi neraca duk kat mana. Mari kita masuk kepada tajuk kita lah, kepada Al-Bajuri Ibnu Qasim, ataupun kita baca mata, lepas tu hasyiah dia. Hasyiah Bajuri ni sebagai hasyiah, dia komen, dia hurai perkataan Ghayatut Takrib. Saya ingat almarhum Tuan Guru Ayadin ni, dia kata almarhum Pak Cuhing Kedah tu, dia kata dia hak lain dia tak pandai, dia pandai Bajuri Ibnu Qasim saja. Gitu. Maknanya memang bila kita baca sungguh Bajuri Ibnu Qasim ni merakumi, dia cukup seolah kita belajar Nihayah, kita belajar Tuhfatul Muhtaj, kita belajar Mughnil Muhtaj, mana cukup, semua sudah cukup. Kalau kita boleh faham betul-betul, ingat betul-betul Bajuri Ibnu Qasim, masail dia mana cukup. Untuk yang lain tu, untuk nak jadi alamah, nak jadi orang yang sangat-sangat alim mahir tu, kita tambahlah. Cuba kita tengoklah, kita lalu tengok dia lah kitab ni macam mana ilmu dia. Kita mari bermula dengan baca umul kitab. Kita sampaikan pahala bacaan kita kepada Syekh Ibrahim Al-Bajuri, dan juga kepada Tuan Mata Al-Alamah Ibnu Qasim Al-Ghazi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Imam Al-Alimul Allamah Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i. Ini nama syarah Ibnu Qasim.
di atas mata Abu Syuja'. Dia makna 3 lah. Mata yang pendek hak asal sungguh mata Abu Syuja'. Kemudian Ibnu Qasim buat syarah. Imam Al-Bajuri mari buat hasyiah. Tanda kat tepi buat ta'liq, buat qauluhu. Ini perkataan apa dia panggil penduluan daripada murid-murid bagi Syekh Ibnu Qasim sebagai nak puji Syekh dia, nak memperkenalkan Syekh dia, untuk nak masuk kepada syarah Syekh. Dia kata qala syaikhu, berkata oleh seorang syekh, seorang yang melia, seorang guru lah, seorang guru, seorang kiai, seorang baba. Itu maksud syekh kat sini. Imam Bajuri hurai perkataan syekh daripada mana, di dalam bahasa apa dia, pada istilah ada. Imam Bajuri panjang dia bincang, kita tak payah bacalah, baca sendirilah. Kita nak pada tajuk fiqh lah, masuk pada fiqh. Syekh ni al-imamu, dia imam, iaitu ikutan bagi orang yang boleh kita nak ikut pendapat dia, dikatakan imam. Seperti imam kita Syafi'i, Imam An-Nawawi itu sebagai ikutan bagi ummah. Mana kelah imam tu tinggilah. Dia al-alim, yang ada ilmu, yang alim. Kat sini selalu saya sentuh, kat mana-mana tempat pun, kalau saya mari kat Malaysia dan juga kat mana saya sentuh kat sini, dia tengok kalau kat petani memang dia tak ada menulis. Tu orang petani ni yang jadi penulisnya tak berapa orang. Orang alim dia tak menulis. Sampai ke hari ni pun dia tak ada penulis dia. Yang masyhur penulisnya Syekh Daud, Syekh Ahmad, Tok Kelabah. Itu penulis kitab, penulis orang petani. Tak ramai yang menulis kita Tuan Mina, kita Aqidatun Najin, tulis pun tak banyak. Tak banyak menulis dia. Tapi kalau saudara kita Indonesia, Malaysia, Masya Allah, ramai sangatlah penulis dia, sampai bila hampir ratus orang. Tapi bila tengok terjemah, bila kata al-alim diterjemah dengan apa? Kalau kita kat sini, yang saya tengok banyak kat sini kat Indonesia tak tahulah siapa terjemah, saya tak tahu. Google terjemah siapa terjemah tak tahu. Dia kata Maha mengetahui. Maha mengetahui. Dia ambil kat mana? Maha tu apa kata pengertian Maha? Maha tu kata yang saya faham, kata Maha ni kalimah Greek. Asal kata dia Greek, bukan bahasa Melayu. Iaitu sangat-sangat, melampau tingginya. Itu Maha. Tak begitu? Sebab tu dia kata Maha Agung, Maha Murah. Maha tu dia kalimah menunjuk di atas mubalaghah, makna melampau. Maka al-alim, maknanya mubalaghah dia kat mana? Kalimah isim fa'il, darib, maha memukul, maha pemukul, bukan. Nama dia isim fa'il, tak ada nak menyabitkan mubalaghah. Sirah mubalaghah, 5 sirah yang masyhur jadi qiyasi, kita belajar fa'alun au mif'alun au fa'ulu wa fi fa'ilin wa qalladha wa fa'ilu. Mana 5 wazan: fa'al, mif'al, fa'ul, fa'il, fa'ilun. Itu baru kata maha. Akal, maha pemakan, dia sangat makan banyak, dia kata akal. Kalau akil bukan maha pemakan dah. Darib, yang memukul. Kalau darab itu maha memukul, sangat pukul, sangat banyak pukul dia. Alim bukan yang maha alim, yang mengetahui, yang bersifat dengan ilmu. Dia ada ilmu, orang ahli ilmu. Bila kata sangat alim,
al-allam. Sangat lagi allamah, ta lil mubalaghah lagi, bukan ta di tak ni. Alim, itu baru sirat mubalaghah, fa'ilun, fa'alun, fa'ulun. Kalau terjahil, yang jahil je. Kalau nak kata yang melampau jahil, jahulun, sangat jahil, jahil melampau, maha jahil, itu baru faham. Kalau kata alim, maha alim, saya tak terima dia, tak mengakulah, tak aku, ilmu dia tak boleh aku dah. Mana tunjuk di awal-awal lagi kata dia tak faham bahasa Arab. Macam mana nak pergi faham ilmu dengan cara mendalam? Tak cukup. Al-alim, yang ada ilmu. Cuba kita tengok dia al-hasyiah, al-muttasif bil ilmi, yang bersifat dengan ilmu, walau bimasalatin wahidah, walau dia tahu satu masalah, panggil dia alim. Gitu je. Bukan kata yang banyak ilmu. Al-allamah, sebab tu dia datang yang kedua, alim, lagi pula yang maha alim. Baru betul allamah, yang sangat-sangat alim. Qauluhu al-allamah sirah mubalaghah. Sirah tu mubalaghatin, sirah yang menunjuk di atas sangat-sangat maha. Kanasabah wa ta'u fihi li ta'kidil mubalaghah la li asliha. Ta itu tambah untuk nak menguatkan mubalaghah saja, bukan nak menunjuk atas mubalaghah. Ta itu li ta'kidil mubalaghah, li'annahu mustafadun minas sirah, kerana mubalaghah itu sudah dipaham daripada sirah dah, alam dah, tak payah masuk ta. Wa ma'nahu kathirul ilmi, yang banyak ilmu, itu allamah. Itu bahasa Melayu kata maha alim. Nama laqab dia Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i. Muhammad ibnu Qasim, kita masyhur dengan Ibnu Qasim Asy-Syafi'i, yang terbangsa kepada Syafi'i, yakni dia bermazhab, dia beribadat mengikut pandangan Imam Syafi'i, kata Asy-Syafi'i. Taghammadahullah, jumlah du'aiyah, minta Allah mesarungkan dia birahmatihi, dengan rahmatnya, minta Allah masuk di dalam sarung rahmat dia. Mana ini sarung, ni rahmat sebagai sarung, minta ambil Ibnu Qasim masuk di dalam sarung rahmat. Asal rindu tu sarung pedang dia, sarung pisau, kita ambil pisau masuk dalam sarung tu. Itu cakap cara bahasa tinggi, mana minta Allah mesarungkan Syekh ni dengan sarung rahmat. Mana minta Allah meliputi rahmat, minta Allah letak dia di dalam rahmat dia, seolah duduk di dalam sarung. Nak hurai macam mana? Ada zahir tu mustahil lah, tak boleh. Tapi orang Arab dia faham, betul? Faham, tak payah kata majaz ni majaz mursal ke majaz isti'arah, tak payah. Mari orang jahil kena hurai lah, kena letak istilah bagi dia, buat kaedah bagi dia. Sebab tu susahlah, ilmu sangat susah. Waridwanih, dan dengan keredaannya, minta Allah meliputi akan dia dengan keredaannya. Amin. Alhamdulillah. Aku puji kepada Allah dengan kata alhamdulillah, tabarrukan bi Fatihatil Kitab, kerana nak alhamdulillah ini maqulul qaul bagi qala Syekhul Imam Syekh ini berkata alhamdulillah. Itu matan dia. Alhamdulillah dia duduk dalam matan. Kama dia Ibnu Qasim dia hurai, syarahnya tabarrukan, yakni qala begitu, maf'ul min ajli, musannif berkata seperti demikian tabarrukan, kerana nak mengambil berkat.
Dia kata alhamdulillah itu dia nak ambil berkat bi Fatihatil Kitab, dengan permulaan Al-Quran. Dia nak ambil berkat dengan Al-Quran. Li'annaha, kerana bahawa sungguhnya, sebab apa dia nak ambil berkat? Nama illatul li'illatin, ilat bagi ilat. Lam pada li'annaha tu ilat bagi tabarrukan. Sebab apa dia nak ambil berkat dengan Fatihah Kitab? Li'annaha, kerana bahawa sungguhnya ibtida'u kulli amrin zibalin, kerana bahawa sungguhnya perkataan alhamdulillah ialah permulaan bagi tiap-tiap pekerjaan, tiap-tiap perkara yang zibalin, yang penting. Tiap-tiap perkara penting ditutup bermula dengan alhamdulillah. Wa khatimatu kulli du'ain mujab, dan alhamdulillah juga sebagai penyudah, perkhataman ataupun sebagai penutup bagi tiap-tiap doa yang diterima. Doa yang diterima oleh Allah ataupun syarat bagi Allah nak terima doa, dikhatam, ditutup, disudahi dengan alhamdulillah. Itu maksud mujab ay turja ijabatuh, doa yang diharapkan terimanya. Li'annaha alamatun ala ijabatihi. Wa akhiru da'wal mu'minin, dan juga alhamdulillah perkataan yang akhir bagi permintaan orang yang beriman, fil jannati, di dalam syurga. Orang mukmin dia di dalam syurga, dia nak apa, dia minta dengan Allah. Dia mengkhatamkan dengan kata bila dapat permintaan dia kata alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah tu ucapan ahli syurga bila dapat tutupan dia. Apa syurga? Bada atas bayan pada syurga, dari thawab, ialah kampung, negeri bagi pahala, balasan, negeri balasan. Itu ialah syurga, tempat balas yang Allah janji nak balas orang beriman. Ialah syurga lah. Ahmaduhu, aku puji akan dia, akan Allah. Tadi dia puji dengan nama apa dia panggil, jumlah ismiyah. Sekarang dia puji dengan jumlah fi'liyah. Kita tak rasa beza dah. Kita tak ada zauk, tak ada syuur, tak ada sedar apa beza kata alhamdulillah dengan ahmaduhu. Tak tahu, tak kebah kita, tak ada isi pun waktu tu. Orang Arab dia ada beza. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Kita burung tiung ya. Orang begitu. Hakikat dia sebenarnya dia ada perbezaan. Orang ahli bahasa Arab sungguh dia rasa lain lah. Maknanya ahmaduhu, aku puji akan Allah. Selepas puji aku puji, mana sentiasa aku mengulang puji kepada Allah. Itu jumlah fi'liyah. Puji sebabnya an waffaqahu, kerana bahawa itu an masdariyah. An masdariyah, kita bahasa Melayu kita kata bahawa. Sebab tu saya suruh kita bezalah di dalam tarjamah. Kalau inna kita tarjamah satu tarjamah, kalau anna kita kena tarjamah satu tarjamah, supaya beza, supaya kita betul dengan bahasa Arab. Kerana anna dia ada tempat jatuh dia, inna ada tempat jatuh dia yang tertentu. Dan nama dia pun nama inna, anna harah taukid, itu sama. Tapi anna tu dia tambah nama dia lagi, tambah makna dia lagi, isi dia tambah lagi. Dia tu dia harah masdar. Makna dia lain lah. Sebab tu di hari ni kita orang belakang ni, orang baru ni, cuba kita buat beza inna dengan anna di dalam tarjamah. Saya yang kodar saya dok perhati dah, yang kitab orang dulu-dulu tak ada beza.
Dia letak seketika dia inna dia terjemah seperti anna dia terjemah seperti inna, tak ada beza. Ada beza. Bila tak beza tu, mana kita nak faham tak boleh lah. Nak faham kata hak bahasa Arab macam mana. Saya bila baca terjemah Melayu tu, bila siapa tempat macam ni kena tawakuh terberik lah sebetulnya. Berik macam mana aku nak apa ni, nak siapa, nak faham macam mana ni, kena berik dulu lah sebentar. Susah sikit. Sebab tu siapa yang ada boleh kita kata nak jadi kaedah, kena orang universiti lah. Kena ambil peranan perkara ni, kata kita buat nak naik kepada pusat bahasa ke, kata perkara ni kita cuba berjalan jadi masuk di dalam silibus pelajaran hak kebangsaan lah, kebangsaan. Kalau inna kita terjemah dengan cara huruf taukid saja-saja, makna tak ada bahawa, iaitu kita kata sesungguhnya. Sebab dia taukid saja, sesungguhnya. Yang saya katalah, tapi bahasa kita nak guna ikut tempat masing-masing lah. Boleh faham makna kata sungguh, sungguhnya, cukup. Inna a'tayna, kita nak terjemah mana yang betul, sesungguhnya kami. Kalau kata begini, saya kata tak betul. Bahawa sungguhnya kami, macam mana bahawa kat mana, tak ada hubung kait apa, tak ada, tak betul lah. Kerana situ tempat i bertindak, kena sesungguhnya. Bahasa Melayu kita pun betul. Kalau anna, bahawa sungguhnya, bahawasanya atau bahawa sungguhnya. Jangan pula tambah lagi, tak sedap pula, tak manis pula. Bahawa sesungguhnya, tak sedap pula, panjang sangat. Rugi ekonomi, rugi dakwah. Dakwah printer tu, kalau HP ke, dia apa mahal sikit daripada Canon, jadi rugilah kita. Tak jimat ekonomi negara, tak jimat ekonomi kita sendiri pula. Boleh potong, kita potong lah. Bahawa sungguhnya atau bahawa sonya, cukup lah tu. Itu anna, sebab dia harah masdar. Dia harah masdar. Ada bahawa. Kalau an ni dia harah masdar saja, tak ada taukid, kata bahawa saja. An wafaqa, bahawa, kerana bahawa metaufik ia. Tak ada bahawasanya lah. Tak ada bahawasanya, bahawa sungguhnya tak ada. Sebab dia an harah masdar saja. Dia tak ada taukid. Cuba show naik kepada pusat bahasa melalui universiti lah. Kita orang biasa tak boleh angkat lagi. Bukan kerja kita. Bukan tanggungjawab kita. Bila jadi gini, mana kemah di dalam bahasa kita, boleh join dengan bahasa Arab, boleh faham bahasa Arab. Penuh sikitlah. Ni jadi nama dia panggil takdir lam, li'an, kerana. Sebab tu dia duduk tempat masdar. Dia panggil mansubun bin naz'il khafi, takwil dia tu nasab dengan berharajah. Li'an wafaqa, kerana bahawa metaufik ia Allah man arada, akan mereka yang menghendaki ia Allah min ibadihi, daripada hamba Allah. Arada litafaqquh, menghendaki bagi faham, bagi kepahaman, nak bagi faham dengan secara mendalam, cara dalam, cara halus, faham cara halus fiddin, di dalam agama, yakni berkenaan dengan agama. Tafaqquh fiddin, faham masalah agama. Alhamdulillah, aku syukur kepada Allah kerana Allah taufikkan kepada hamba dia yang dia kehendak, supaya boleh faham agama dia dengan secara dalam. Bila faham dengan secara dalam, betul lah. Tafaqquh, faham ala wifqi muradihi, di atas sama muafakat dengan kehendaknya. Allah kehendak macam mana, dia bagi faham begitu.
Itulah ulama-ulama faqih, ulama dikata fuqaha tu, dia faham mengikut kehendak Allah, betul dengan kehendak Allah. Allah taufik dah pada dia, boleh faham mengikut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa usalli, kalau ulama fiqh ni faham tak betul, siapa nak faham betul lagi? Siapa hak betul lagi? Sebab tu kata setengah ulama siapa? Saya tak ingat dah. Kalau ulama fiqh ni bukan waliullah, siapa lagi waliullah? Tak ada dah lah. Orang yang kenal Allah, orang yang jaga hukum hakam Allah, itulah orang waliullah. Kalau ulama fiqh ni tak faham agama lagi, siapa yang nama faham agama? Siapa hak nama pakai? Kalau kita buat kata Imam Ibn Hajar ke Imam Nawawi ke Imam Syafi'i ke tak turut Quran hadis, tak betul faham agama, siapa yang faham? Nak tukar letak kat tempat dia tu, nak saling siapa? Kalau buat Ronaldo, kita nak tak siapa tempat Ronaldo? Tak ada dah lah. Buat Messi tu, buat Salah tu, buat Ronaldo, tak ada orang nak letak situ. Ambil orang letak nama je lah. Letak nama baru. Begitu juga orang buat kita Asy'ariyah daripada Ahli Sunnah, nak ambil siapa lagi letak Ahli Sunnah? Nak letak tempat Ahli Sunnah, letak siapa? Tak Ibn Taymiyah dia bawa Mujassimah, bawa Tajsim. Nak letak apa? Tak boleh dia ada tempat masing-masing dah, kursi masing-masing dah, tak boleh buat dah. Kalau buat letak hal lain, tak betul lah. Tak betul. Ulama fiqh ni lah yang faham fiqh betul-betul dah. Faham kehendak Allah, mengikut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Yang jadi masalahnya, kita tak faham hak ulama fiqh tu pun kita tak faham tu ya. Macam yang saya kata tadilah, kita bukan jahil dah, kita jahul. Tu ya hak kita dia hari ni. Kalau jahil boleh kira lagi jahul tu. Dia itu yang susah. Kata kitab fiqh dulu tak ada masalah baru-baru ni, kita kena tengok le Google dah. Masalah fiqh dulu tak ada kita tak belajar. Kita belajar 4 tahunnya sampai kepada robok ibadat, muamalah kita tak jumpa, munakahat pun kita tak jumpa, tak ada lah. Cuba kita baca habis Bajuri 2 jilid ni, insya-Allah kita jumpa semua. Lebih daripada 5G lagi, 6G, 7G naik. Banyak lebih pada tu lagi. Ada semua dah. Dia scan habis dah. Dia scan sampai kemat dah. Apa saja nak berlaku sampai kemat sudah dia sebut, Bajuri sebut semua dah, ada berlaku dah. Cuma bila kita ni agak-agak kita alim, kita kata tak ada lagi kitab turah perkara-perkara baru. Masya-Allah, memanglah. Itulah susah. Wa usalli, dan aku berselawat, wa usallimu, dan aku memberi salam. Ini pun satu masalah. Maknanya susah saya pun sekali rasa serenok lah, serenok sekaligus. Allah pelakon kita tengok Allah nakal banyak. Tak kena tengok pelakon dalam TV, tengok Allah pelakon ni lah, boleh serenok dah. Macam-macam selawat apa, selawat tafrijiyah, selawat naziyah, nariyah ke? Allahumma salli salatan kamilat. Mari di mana salli gitu? Mari kat mana? Mari daripada do re mi fa sol la. Mari kat situ. Betul tak? Tak betul, salah, hampir haram lah, haram. Khitab Allah dengan khitab muannah. Allahumma ya Allah salli, minta engkau selawat, ia muannah mukhatabah. Kalau mufrad muzakkar mukhatab, salli, Allahumma salli, kita ada selawat dalam sembahyang kan macam mana? Allahumma salli ala Muhammad kita. Darurah kah? Kecemasan apa? Bertanya, kecemasan apa? Dia nak mati kah? Tak boleh dah. Kalau nak mati, ya kena pendek lagi. Allahumma salli. Kalau nak mati.
Ni dia sihat molek. Lebih sihat lah kena tambah solli. Lebih sihat lah, kerana lebih sihat bukan kerana kecemasan. Maknanya banyak perkara yang kita kena perbetulkan. Itu kerana apa? Kerana Syekh Gogo. Kerana Syekh Gogo yang jadi syekhnya. Ambil kat sana, bukan ambil daripada sanad talaki. Tiru jadi burung tiung. Kita kena pakat jagalah. Salah sangat-sangat. Tak kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Cara bercakap dengan Allah nak bercakap macam mana? Tak tahu, tak faham pun. Dia kata pun tak faham juga. Memang tak faham. Kalau kat sini tak apa, kerana ni PM Dor. Wa usalli, aku berselawat sentiasa, aku berselawat. Itu makna. Wa usallimu, dan sentiasa aku minta salam ala afdali khalqih, di atas selebih-lebih makhluknya, selebih-lebih semelia-melia makhluk Allah. Siapa makhluk Allah? Muhammad. Nama dia atas bayan. Nak menerangkan afdali khalqih. Atas bayan lebih afdal daripada badal. Ulama kita dia kira pula, ada yang mana i'rab boleh, atas bayan boleh, badal boleh. Atas bayan lebih afdal daripada badal lagi. Kerana bila badal dia ada arti dia lain, rasa dia lain. Rasa lain. Kalau atas bayan dia rasa lain. Rasa lain. Sebab tu dia ada hasyiah dia yang Ibnu Bajuri, dia kata Muhammadin ma'atfu bayan, atas bayan. Muhammad, siapa Muhammad? Sayyidil mursalin, pengulu bagi sekalian rasul. Dia jadi pengulu yang mulia daripada segala rasul. Rasul ni boleh kata rasul, boleh kata mursal, arti sama. Al-Qail, semelia rasul yang berkata ia, yang bersepeda ia, Sayyidul Mursalin. Dia bersepeda, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang siapa-siapa yang menghendaki oleh Allah bihi, dengan dia, dengan man, khairan, akan kebajikan, akan kebaikan, yakni khairan katsira, khairan azima, khairan jazilah, kebaikan yang banyak, kebaikan yang besar, yufaqihu fid din, nescaya memberi faham ia Allah akan dia, Allah ajar, Allah bagi kepahaman dia fid din, pada masalah agama. Qauluhu may yuridillahu bihi khairan, tatimmatul hadis, kesempurnaan hadisnya, hujung dia itu sebahagian. Wa innama ana qasim, sesungguhnya saya, aku qasim, yang membahagi. Aku ni tugas aku bahagi. Wallahu yu'ti, Allah yang memberi. Allah beri kepada aku bagi kepada kamu ke semua. Walan yazala amru hadhil ummah mustaqiman, sentiasa pekerjaan ini ummah yang betul. Urusan ataupun keadaan ini ummah berteruh di dalam keadaan betul, tak menyelangi oleh kesesatan. Hatta taqumas saah, sehingga berlakunya kiamat. Takum, berlaku lah. Kita Melayu kata berdiri. Tak, kiamat dia tak berdiri, dia tak ada kaki. Mana dia berlaku. Berlaku kiamat. Sampai kepada kiamat. Hadis yang sahih. Mana kalau kita ikut Wahabi, mula daripada Muqatil bin Sulaiman, Muhammad bin Karram putuh kat situ, mari Ibnu Taimiyah putuh, muncul kesesatan kat situ, sampai Muhammad Abdul Wahab pula kat situ putuh, istiqamah ini ummah. Mana hadis Nabi ni tak betul lah. Tak betul, makna tak betul Rasulullah
kerana ada putus antara Ibn Taymiyah dengan Muhammad Abdul Wahab, ada putus banyak ratus tahun. Inilah kalau kita tengok kepada latar belakang ini ummah mana daripada Rasulullah sampai pada hari ini ummah berjalan terus di atas agama yang betul, iaitu aliran ahli sunnah yang dibawa oleh majoriti ummah siapa kepada hari ini. Wa fi riwayatin walan tazalu hadhihi al-ummah qa'imatan ala amrillah la yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Wal murad man yuridillahu bihi khairan kamila. Siapa yang menghendaki oleh Allah akan kebaikan yang sempurna. Itu takwil tu. Itu takwil nama dia. Takdir ada hazaf, Rasulullah cakap ada hazaf. Tahu kat mana kata takdir begitu? Nak kata kamilan tahu mana? Bi syahadati tanwinit ta'zim. Dengan jadi saksi oleh tanwin ta'zim. Tanwin pada khairan, tanwin lit ta'zim. Datang dengan isim nakirah supaya menunjuk di atas besarnya. Ajran azima, ajran kamilan, ajran kathiran. Fa kharaja, maka keluar man lam yuridillahu bihi khairan aslan. Mereka yang tak kehendak oleh Allah kebaikan sama sekali, langsung Allah tak kehendak kebaikan. Wa huwal kafir wa man arada bihi khairan. Allah, orang mereka yang Allah kehendak nak bagi kebajikan lakin ghairu kamil. Allah bagi kebaikan tak sempurna. Wa huwal al-mu'minul ladzi lam yatafaqah fid din. Mukmin yang tak belajar fiqh, tak faham fiqh. Itu bukan Allah tak kehendak kebajikan. Allah kehendak tapi kebajikan yang sikit pada dia, tak sempurna. Mana ulama fiqh ni orang yang Allah kehendak nak bagi ke pahala yang sempurna kepada dia. Alhamdulillah. Wa ala alihi, dan di atas keluarganya Nabi, wa sahbihi, dan sahabat kawannya, muddata zikri zakirin, selama masa menyebut oleh yang menyebut, idafah masdar kepada fa'il. Wa sahwil ghafilin, selama mana lupa oleh yang lupa. Makna cakap begini cara bentuk design bercakap, uslub bercakap, nak bagi tahu kata selama-lama, setiap saat minta aku berselawat kepada Allah, aku berselawat kepada Nabi, memberi salam kepada Nabi setiap saat, setiap detik. Sebab setiap masa ada yang menyebut akan Allah, setiap masa yang lupa akan orang yang lupa akan Allah. Setiap ada sebut Allah, setiap ada lupa kepada Allah. Detik mana ada orang sebut, detik tu aku berselawat. Detik mana ada orang lupa, detik tu aku selawat. Maka tak sunyi masa dua ni je. Ada orang sebut pada Allah, ada orang lupa pada Allah. Macam kata gerak dan diamlah. Selama mana bergerak, selama mana diam. Maknanya ada kalau masa bergerak, lain pada bergerak diam. Mana sepanjang masa. Mana ucapan lagu ni iktibas dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dia ajar berzikir supaya dapat bilangan banyak dah. Subhanallahi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatihi. Subhanallah mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal arsh, dan upamanya. Supaya kita zikir yang ringkas, zikir bilangan sikit tapi dapat pahala zikir yang banyak. Kalau dibanding kalau kita hidup 100 tahun, 1000 tahun, sepanjang hidup kita tu kita zikir, sentiasa berzikir saja. Tak sama dengan kita berzikir dengan kata subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah mil'al mizan, subhanallah mil'as sama, subhanallah mil'al ard, subhanallah adada kulli syai', subhanallah mil'a kulli syai'. Kata begitu sebentar je. Banding dengan kita sepanjang hidup 1000 tahun kita, banyak yang ini lagi. Kerana kita tak kuasa nak berzikir sama banyak dengan biji pasir di bumi, sebanyak biji daun kayu, sebanyak
zarrah yang ada antara langit bumi, tak kuasa dah kita. 1000 tahun tak cukup lagi. Subhanallah tak cukup. Tapi bila kita kata subhanallah, aku ucap subhanallah wa bihamdih, ada khalqi, sebilang-bilang makhluk Allah. Habis makhluk Allah ada berapa bilion, habis kita berzikir banyak tu. Sebilang tu. Ini iktibas nama dia. Selawat pada Nabi pun begitulah. Ini pun selawat yang ada di dalam yang sama, ada di dalam kitab Ar-Risalah bagi Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Yang ada Imam Nabhani ada sebut tentang seorang mimpi jumpa dengan Imam Syafi'i. Dia tanya bagaimana Allah balas kepada dia. Imam Syafi'i jawab kata, Allah bagi kebaikan kepada aku. Dia tanya sebab apa boleh Allah bagi? Dia kata sebab aku selawat kepada Rasulullah di dalam kitab aku. Macam mana selawat? Imam Syafi'i baca selawat dia sedar pada tidur, dia ambil kitab Risalah Imam Syafi'i, tengok sama yang dia baca, yang Imam Syafi'i baca pada dia. Mana selawat tu, selawat menunjuk di atas bilangan selawat yang banyak. Yang orang-orang tua kita, pemimpin kita yang terdahulu masuk di dalam keduri arwah. Allahumma salli afdalas salatin ala as'adi makhluqika habibillah Muhammad, kullama zakarka zakirun baghafal an zikrikal ghafilun. Tapi bila jahil ke, macam mana duk rekod selawat, macam-macam lah. Soalan kita tak malah jawab lah, ikut dia, kita belajar lah, kita faham, kita tahulah. Kalau kita tengok selawat Maulana Musa ke, Barakah Makiyah, semua tu kalau orang tak ada ilmu, ini rekod kat mana. Dia alim, dia tahu nama Nabi, sifat Nabi, duk kat hadis mana, duk kat kitab mana. Dia sangat alim, dia boleh buatlah selawat. Selawat nariyah ataupun selawat tafrijiyah. Dia tahu sifat Nabi, hadis Nabi, semua dia ambil iktibas daripada sumber agama. Hadza kitabun, ini ialah satu kitab, yakni satu tulisan, satu himpunan, satu kitab, satu himpunan, fi ghayatil ikhtisar, pada sehabis-habis ringkas. Sehabis-habis ringkas, yakni paling ringkas. Ghayah mana paling sekali, paling ringkas. Wa tahdzib, dan paling bersih. Asal tahdzib, membersihkan, yakni buang daripada hak tak penting lah. Hak tak penting dia potong-potong. Makna hak ada ni isi semua. Ada isi kulit-kulit, maknanya lecu-lecu, bedak-bedak dia buang habis. Tinggal isi sungguh lah. Tinggal isi, tinggal itipati lah. Dia buang habis, ringkas. Wada'tuhu, aku karang akan dia. Wada' mana alaftuhu, aku karang, aku himpun akan dia, akan hadzal kitab, alal kitab, di atas. Aku karang di atas, mana cakap begini, mana dia buat huraian di atas kitab al-musamma yang dinama bit-taqrib. Itu mata asalnya nama taqrib. Hak dia ni, dia nama, dia akan kata dia letak nama, dipanggil masyhur di mulut guru, panggil ghayatul ikhtisar. Aku himpun, wada'tu liyantafi'a bihil muhtaj, supaya mengambil manfaat, mengambil faedah dengan dia, dengan ini kitab, al-muhtaju, oleh yang berhajat. Muhtaj, hal kata muhtaj tu minal mubtadiin, daripada segala yang baru belajar. Supaya orang-orang baru belajar ambil manfaat, boleh ambil faedah
berhajat li furu'i syariah, berhajat kepada furu' syariah, waddin dan furu' agama. Orang yang nak kepada furu' hak usul lain. Ni bahasa al-muhtaj li, berhajat ila atau li, berhajat kepada, jangan berhajat daripada. Saya tengok hak Google terjemah tu berhajat daripada. Dia muta'addi dengan hajat min, tak betul lah. Berhajat kepada, hadap kepada. Kalau berhajat daripada tu mana hajat kat sini, yang lain daripada mana bermula. Ni hajat dia kepada apa? Hajat kepada kain, bukan hajat daripada kain. Hajat kepada air, bukan hajat daripada air. Minta air bagi macam tu, bukan kita nak ke air, kita minta air bagi. Itu hajat daripada. Saya hajat daripada awak, bantu saya, minta awak bantu. Kalau kata saya hajat kepada awak, kita nak ke dia sendiri. Waliyakuna, dan supaya bahawa adalah ia, ini kitab, wasilatan, jadi tangga, jadi sebab, linajati, bagi kelepasan aku daripada azab, daripada marka Allah yaumaddin, pada hari kiamat. Aku tulis ni ada dua sebab. Satu sebab supaya pelajar yang baru-baru boleh ambil faedah dengan dia. Pelajar yang baru-baru belajar di dalam bab fiqh, dia boleh ambil faedah. Untuk pelajar baru. Dan sebab yang kedua, supaya jadi sebab bagi dia lepas daripada azab Allah. Wa naf'an, yang ketiga, dan supaya mengambil manfaat, supaya memberi manfaat. Kalau naf'an, memberi manfaat. Kalau intifa', ambil manfaat, terima manfaat. Li'ibadihil muslimin, bagi hamba-hambanya yang Islam. Minta aku buat ni, niat akunya supaya Allah beri faedah kepada orang-orang Islam yang ramai. Innahu, sesungguhnya Allah. Kalau baca innahu tepat ni boleh dua, boleh inna, boleh anna. Kalau innahu, sesungguhnya Allah, nama dia ibtida. Kalau kita takdir lam ta'lil, baca annahu, kerana bahawa sungguhnya Allah, kerana bahawasanya Allah sami'ud du'a, yang sangat terima, yang sangat mendengar akan doa, yang maha mendengar doa permintaan. Doa ibadih, sami'un du'a ibadih, yang sangat, yang maha mendengar akan doa hambanya. Boleh kita baca antara syahada dhabi bitanwin sami' wa nasbi du'a, wa bi'adami tanwinhi wa jarri du'a, baca dengan idhafah sami'u du'a ibadi. Wa qaribun, dan yang hampir, lagi pula mujib, yang terima doa. Wa man qasadahu, dan barang siapa yang menuju ia akan dia. Siapa menuju kepada Allah, kita kata menuju kepada, kalimah kita menuju kepada. Arab qasadahu, tak ada qasada ilah, menuju akannya, tuju akan Allah. La yakhib, tidak kecewa ia, tidak khaibah, tidak apa, tak kecewa ni tak hasil tujuan kita. Khaibah tak hasil ke tujuan, tak berlaku, tak hasil ke tujuan, yakni berjaya lah. Siapa menuju pada Allah, supaya hadap kepada Allah, minta dengan Allah, tak peri. La yakhib, tak peri, dapat semata. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, atau iktibah dengan Al-Quran. Apabila tanya akan daku oleh hamba aku tentang aku, maka engkau jawablah inni qarib, sesungguhnya aku qarib, yang sangat hampir, aku sangat-sangat dekat. Wa'lam, dan hendak mengetahui oleh engkau, annahu, akan bahawa sungguhnya, dhamir ha tak raja, yujadu fi ba'di nisakhil kitab,
didapat, yakni ada. Yujadu ambil daripada wujida. Yujadu ambil daripada wujida, mana ada. Kalau yujadu ambil pada aujada, yujadu diadakan. Jadi mana ambil pada wujida, mana ada. Fi ba'di nisakhi fi ba'di nusakhi hadzal kitab, pada setengah-setengah salinan bagi ini kitab. Ada kitab ni banyak salinan. Banyak salinan daripada penunggu dia hak asal. Pengarang asal dia ada tulis, kamar dia orang nak belajar ke, nak sebar ke, ada orang pergi saling. Saling ambil mari. Orang dulu dia tak ada photostat, dia tak ada nak belajar. Lebih lagi cara orang Morocco dia belajar dengan saling, dia tak ada tomok, tak ada cetak kan. Mana bila saling ni ada beza lah orang saling. Tadi dapat pada setengah-setengah salinan bagi ini kitab, fi ghairi khutbatihi, pada lain daripada khutbahnya, khutbah musannaf, tasmiyatuhu, dinamo akan dia. Yujadu tasmiyatuhu, tu naik pakai. Ada namanya, ada beri nama akannya hazal kitab, taratan satu ketika bitakrib. Ayat nama dengan nama kitab takrib. Satu ketika wataratan bi ghayatil ikhtisar. Satu ketika dia nama dia ghayatul ikhtisar, hak mata asal. Falizalik, maka kerana demikian itu, liwujudi tasmiyatihi, mafhum pada kata yujad, kerana ada nama ini kitab dengan dua nama, samaituhu, aku memberi nama akan dia, bismaini, dengan dua nama. Dia syarah pun bagi dua nama juga. Ahaduhuma Fathul Qaribil Mujib fi syarhi alfazit takrib, satu nama Fathul Qarib. Wasani, yang kedua, Al-Qaulul Mukhtar fi syarhi ghayatil ikhtisar, kata A yang dipilih pada mensyarahkan kitab ghayatul ikhtisar. Dua nama. Qala Syekhul Imam Abu Tayyib, berkata oleh Syekh Al-Imam Abu Tayyib, wa yashtahiru aidan, ishtahara, dan masyhur ia, dia dikenali juga bi Abi Syuja', dia masyhur juga Abu Syuja', dipanggil juga Abu Tayyib. Abu Tayyib pun dipanggil, orang kenal juga dia dengan kata Abu Syuja', bapa berani. Syihabul Millah, itu gelaran dia. Waddin, nama dia Ahmadu binul Husain ibnil Ahmad al-Isfihani. Asfahan, nama ibu kota negeri Iran tu lah. Asbihan. Jadi kalau orang Persi sendiri dia baca betul lah, baca bahasa Arab dengan fa. Bahasa Persi tu bukan fa, antara fa dengan ba, v lebih kurang begitu. Dengan bahasa Latin kita ni v asbihan, begitulah lebih kurang. Kita faham bahasa Arab dah, iaitu yang bahasa negeri bandar Wara An-Nahar, nama Asbihan, ibu kota negeri Iran dah. Ulama mazhab Syafi'i ramai sebelah Wara An-Nahar, daripada Asbihan, Naisabur, Balakh, sampai kepada Uzbekistan. Sebelah tu nama dia panggil ahli fiqh Imam Syafi'i sebelah Wara An-Nahar tu. Ada istilah dia panggil saqallahu, minta Allah memberi menuang oleh Allah, minta Allah tuang, minta Allah jirus. Sarahu, akan tanahnya, mana tanah kubur dia, sabibar rahmah, akan tuangan rahmat, yakni minta Allah cucurkan rahmat seperti tuang, seperti air dituang. Itu makna begitu. Idafah musyabbah kepada musyabbah bih, waridwan, dan keredaan.
ataupun dia panggil idafah sifat pada mausuf. Saqallahu tarahu ar-rahmata war-ridwan al-masbubaini. Minta Allah curahkan rahmat dan keredaan yang seperti suatu dicurah. Wa askanahu, dan minta memperduduk ya Allah akan dia a'la faradisil jinan, akan yang paling tinggi daripada syurga-syurga Firdaus. Pengkat-pengkat dalam syurga, makna a'la faradisil jinan, setinggi-tinggi pengkat di dalam syurga. Kata Asy-Syekhul Imam, tua kita Ghayatul Takrib, kita Ghayatul Ikhtisar ataupun kita Takrib, Bismillahirrahmanirrahim. Ini baru sampai kepada mata dia, mata At-Takrib, mata Ghayatul Ikhtisar. Dah tajuk ataupun ni test yang tapar tu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Soalannya, saya mu'alaf. Saya nak tanya, kita disuruh berdoa. Adakah doa kita boleh mengubah takdir yang telah Allah tentukan kepada kita? Sama aja. Mu'allah tak mu'allah, sama soalan sama aja. Mana akidah kita, soalan kita, kemuskilan kita sama. Kita disuruh berdoa. Adakah doa kita itu boleh mengubahkan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala? Jadi tajuk tu kita nak bagi faham lebih dekat macam mana. Jadi di dalam akidah kita, apa yang dikehendaki oleh Allah, sabit dalam hadis sahih ke hadis Abu Daud, masya-Allahu kana, apa perkara yang Allah kehendak tentu berlaku. Wa ma lam yasha' lam yakun, barang yang Allah tidak kehendak tak berlaku. Itu makna takdir Allah, maknanya tak boleh berubah. Kalau tengok kat situ, takdir Allah Subhanahu wa ta'ala tak boleh berubah, tetap berlaku. Kalau kata boleh berubah, mana Allah jahil. Allah kata ini yang aku nak berlaku, sampai satu ketika tak berlaku, jahil. Tetap perkara yang Allah menentu, tentu dia kena berlaku, kena hasil. Perkara yang tidak kehendak, kehendak Allah yang azali, yang nama ta'alluq tanjizi qadim bagi iradat tu, nama dia qada Allah. Nama keputusan yang sedia kala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, kehendak dia yang sedia kala. Itu tetap berlaku. Bila tetap berlaku, tak diubah. Bila tidak diubah, apa faedah kita berdoa? Kita berdoa, kita tak payah tilik kepada berubah tak berubah apa yang di sisi Allah, kerana hak Allah kehendak itu perkara tu gaib daripada kita. Allah tak suruh kita tahu apa hak dia takdir, apa hak dia takdir, apa hak dia qada, dia tak suruh kita tahu. Kita berdoa, kita tunai perintah dia, dan Nabi ada berjanji tetap doa itu diterima. Kita doa lah. Kita tak kena fikir kata takdir itu diubah ke tak diubah. Bagi saya baca, saya tengok hak Mu'tazilah tu kata rasanya boleh pakai di satu segi. Kita buat 50-50 lah, sebab hak Mu'tazilah makna macam mana?
takdir Allah itu dia ada takdir ada takdir yang putus, ada takdir yang tak putus. Dia ta'liq dengan doa. Ini kalau orang doa dia bagi, kalau tak doa dia tak bagi. Itu maknanya begitu, arti begitu. Sebab tu dia suruh doa tu. Ud'uni astajib lakum. Tentu kita doa dia terima. Maknanya dia suruh kita doa, kita tunaikan doa, cukuplah kita. Tu tanggungjawab kita. Dia nak bagi macam mana, hak dia takdir macam mana, hak tu kita tak tahu. Kita tunai perintah, cukup. Kita nama kita sebagai hamba Allah. Kita tak kenal Allah sebenar-benar kenalnya. Kita tak boleh tahu hakikat Allah sebenar-benarnya. Apa Allah susunan dia, Allah macam mana dia suruh doa, sedangkan hak dia menentu tak boleh ubah. Aku pun tak tahu. Tunai perintah dia cukup. Kita kena pakai hak syariat, hak zahir. Zahir tu wajib kita beramal. Kalau itu bukan doa saja dak. Doa tak payah kita berdoa kerana Allah sudah takdir. Yang lain pada doa pun sama saja. Kita sudah ni, kita jangan bergerak. Kalau Allah nak hantar balik ke rumah, dia takdir sampailah ke rumah. Kalau Allah tak kehendak, aku duduk rumah Dr. Asmadi sampai kiamat. Boleh tak? Kita nak iktikad begitu, kita nak buat macam tu, praktikal kita nak macam tu, tak boleh. Hak takdir Allah, hak dia suruh kita usaha, wajib kita usahalah. Kita cuba naik kereta kita, naik motosikal kita, itulah kalau sampai, itu takdir Allah saja kalau kita sampai. Hak Nabi kita praktik ni, dia praktik, hak zahir ni dia praktik. Dia buat, itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak payah soal. Kata Allah takdir ke tak ubah, tak payah. Kita doa ya, kita doa. Kerana lalu banyak Allah berlaku hak kita doa. Kalau kita tak doa, Allah tak bagi. Ya tak bagi. Kita kena doa. Cukuplah kita. Begitulah. Boleh jadi begitulah. Perkara tu ada dia takdir, dia qada untuk hak ni dia nak bagi dengan doa. Hak ni dia nak bagi dengan doa. Kalau tak doa dia tak bagi. Tu takdir dia begitu. Itu dalam ahli sunnah dia kata qada muallaq nama dia. Hak dia takdir sebagai dia gantung buat jika. Wallahu a'lam. Kita ambil cara ni lah. Mana kita biar kita rasa serenok dengan kita bercakap dengan Allah. Cukup betul ya? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, inni as'aluka ridhaka wal jannah. Cukup kita serenok cakap dengan dia pun cukup dah. Alhamdulillah. Cukup dengan tu ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu wa ala. Allahumma inna zalamna anfusana zulman katsiran kabira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir lana dhunubana maghfiratan min 'indik warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.